Seperti mana yang kita tahu, isu berkaitan peningkatan golongan LGBT mengundang kebimbangan dalam kalangan masyarakat di negara kita. LGBT ialah singkatan daripada lesbian, gay, biseksual dan transgender. Golongan LGBT ini merujuk kepada kumpulan manusia yang mempunyai orientasi seks songsang yang melampaui batas fitrah manusia. Golongan LGBT ini telah wujud sejak zaman 1860 di Amerika Syarikat, akan tetapi tidak pernah diterima secara meluas di negara tersebut. Golongan LGBT ini pada dasarnya ditubuhkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang dikatakan tertindas dan tidak bebas dengan berselindung di bawah Akta Hak-Hak Asasi Manusia. Hal ini kerana istilah jantina ketiga yang digunakan mereka itu tidak diiktiraf pada awalnya. Statistik yang dinyatakan oleh pihak JAKIM menerusi bernama golongan LGBT menunjukkan peningkatan sebanyak 310,000 orang pada tahun 2017 berbanding 173,000 orang pada tahun 2013. Peningkatan ini meningkat hampir 1 kali ganda dalam tempoh 5 tahun dan tidak mustahil golongan LGBT ini akan mencecah lebih daripada 500,000 orang pada tahun 2021. Bahkan mungkin bilangan mereka sudah hampir mencapai angka 1 juta pada zaman sekarang. Dengan peningkatan yang ditunjukkan melalui statistik-statistik tersebut, masyarakat beranggapan bahawa persekitaran sosial mereka sudah lagi tidak selamat. Hal ini kerana golongan LGBT ini banyak memberikan kesan negatif berbanding positif kepada masyarakat. Selain daripada itu, jika kita lihat kepada tujuan dan cara hidup golongan LGBT ini sangat bertentangan dengan tujuan asal-usul manusia dicipta. Hal ini kerana mereka lebih banyak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama seperti homoseksual, hubungan sejenis dan sebagainya. Hal ini menyebabkan golongan LGBT ini dianggap tidak normal oleh agama-agama yang wujud di atas bumi ini. Kerana tujuan dan cara hidup mereka yang bertentangan dengan ajaran agama dan tujuan asal-usul manusia diciptakan. Menurut falsafah secara teoretikal, masalah golongan LGBT ini juga berkait rapat dengan salah satu cabang psikologi individu iaitu psikoanalisis. Psikologi menurut etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani iaitu psyche. Psikologi mengkaji mengenai mental, gaya pemikiran dan perilaku. Ia juga mengkaji mengenai fungsi mental dan tingkah laku sosial. Ia juga boleh menentukan minda dan sistem badan itu berfungsi dan membantu individu tersebut dalam membuat sesuatu keputusan. Selain itu, ia juga berfungsi untuk memberi penghayatan terhadap hakikat, sifat dan potensi keinsanan sehingga setiap insan dapat dibangunkan secara seimbang. Psikoanalisis pula adalah salah satu teori personaliti dan juga salah satu kaedah terapi kepercayaan bahawa semua orang mempunyai pemikiran, perasaan, keinginan dan kenangan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Menurut teori Egerton, psikoanalisis ini bukanlah hanya satu teori yang berkaitan akal manusia sahaja, namun ia juga merupakan satu amalan yang dianggap sakit atau terganggu akal fikirannya. Hal ini sangat berkait rapat dengan isu LGBT yang berluasa sekarang, kerana golongan LGBT ini mempunyai masalah kecelaruan minda yang sangat serius sehingga menimbulkan masalah kecelaruan jantina dan sukar untuk berfikir dan bertindak dalam perkara yang benar. Seterusnya, kita beralih pula kepada kesan-kesan LGBT. Gejala isu LGBT ini telah memberi kesan buruk kepada semua pihak, lebih-lebih lagi kepada individu itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang mereka lakukan amatlah memalukan dan membimbangkan sehingga ada di antara mereka yang berani mendedahkan perbuatan tersebut melalui media sosial. Pertama, kita boleh lihat kesan LGBT ini terhadap individu tanpa mereka sedari. Gejala ini telah menyebabkan maruah mereka tercela dan akan mengundang cemuhan, sindiran dan ejekan daripada orang sekeliling. Hal ini akan menyebabkan masalah kemurungan yang teruk terhadap diri individu. Kecelaruan yang mereka alami akan menyebabkan masa depan mereka gelap dan hancur.
Kesan lain, mereka tidak akan diterima oleh masyarakat. Kedua, kesan kepada keluarga. Gejala ini bukan sahaja telah mencalarkan nama diri sendiri, malah ia juga telah menyebabkan nama keluarga dan ibu bapa turut tercalar. Bahkan, ia akan mengundang kekecewaan dan ketidakselesaan dalam ahli keluarga. Lebih teruk lagi, hubungan sesama ahli keluarga boleh hancur kerana gejala LGBT ini. Akhir sekali, kita dapat lihat kesan LGBT terhadap masyarakat sangatlah dahsyat kerana ia melibatkan maruah sesebuah masyarakat. LGBT juga mencerminkan kemunduran sesebuah masyarakat dan menjadi asbab kepada kemusnahan moral. Di samping itu, terdapat beberapa cara untuk membateras budaya negatif ini, iaitu dengan memperbanyakkan kempen kesedaran. Sebagai contoh, mengadakan seminar atau program mengenai bahayanya LGBT kepada masyarakat. Program ini boleh dilaksanakan sama ada di sekolah mahupun dewan tertentu dengan menjemput pendakwah-pendakwah bebas mahupun ilmuwan-ilmuwan yang terkenal untuk mengupas dengan lebih mendalam tentang bahayanya LGBT. Selain itu, mengadakan program pemantapan akidah dan kerohanian juga adalah cara yang efektif agar masyarakat tidak terlibat dengan budaya tidak sihat ini. Misalnya, melaksanakan program yang mendedahkan tentang pendidikan dan ilmu Islam melalui kaedah yang betul. Kerana kejahilan ilmu agama boleh menjerumuskan seseorang dalam kerosakan akidah, terutamanya dalam golongan muda. Seterusnya, mewujudkan garis panduan penguatkuasaan dan pendakwaan dengan membentuk kerjasama di antara pihak kerajaan dan penguatkuasaan agama. Sebagai contoh, mewujudkan peruntukan undang-undang yang mencukupi untuk membendung dan menghalang daripada tersebarnya LGBT ini dan membangunkan pusat sehenti dakwah, penerangan, kaunseling dan khidmat masyarakat di setiap daerah-daerah utama dalam sesebuah negeri. Namun demikian, peranan ibu bapa dalam aspek yang paling penting untuk mencegah budaya ini. Contohnya, memberi perhatian, kasih sayang, sokongan dan meluangkan masa berkualiti dengan ahli keluarga. Ibu bapa juga perlu sentiasa memantau kegiatan anak-anak mereka yang memberi didikan agama yang mencukupi serta menekankan aspek moral kepada anak-anak. Seterusnya, respon pelajar terhadap isu semasa mengikut program. Sebagai pelajar program Fakulti Bahasa, kami berpendapat bahawa bahasa sangat memainkan peranan penting dalam sesebuah masyarakat. Bertepatan dengan maksud ayat Al-Quran Surah Ibrahim ayat 4 yang berbunyi, dan kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Dan Tafsir At-Tabari mengenai ayat 4 daripada surah Ibrahim ni menjelaskan bahawa melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala ini dapatlah kita fahami bahawa para Rasul diutuskan kepada kaum mereka dengan bahasa kaum itu untuk memahamkan mereka apa yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perintahnya, larangannya dan juga untuk menguatkan serta menetapkan hujah Allah ke atas mereka. Dengan ini, jelaslah bahawa bahasa itu sangat penting dalam masyarakat kerana ia merupakan medium utama untuk penyampaian dan pengenalan kepada ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu, kita boleh membezakan antara hak dan batil dalam kehidupan seharian kita. Contohnya bahasa Arab. Bahasa Arab ni merupakan bahasa yang digunakan bagi sumber rujukan utama umat Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh itu, dengan memahami bahasa Arab, kita dapat menerangkan perkara berkenaan menggunakan bahasa kita sendiri. Dengan ini, jelaslah bahawa bahasa memainkan peranan penting dalam penyampaian sesuatu ilmu. Dan jika kita mempunyai ilmu, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti perkara-perkara yang dilakukan oleh golongan LGBT. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh gejala LGBT ini salah serta melanggar fitrah dan hukum hakam agama. Malahan pelakuan LGBT ini adalah pelakuan yang songsang yang ditolak oleh semua agama termasuk Kristian, Buddha, Hindu. Ianya bukan sahaja mendatangkan keburukan pada sisi penglihatan masyarakat, malah mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan. Selain itu, pelaku LGBT juga wajib dikenakan tindakan yang setimpal dengan perlakuan mereka agar mereka lebih bermoral dan menyadari khilaf mereka serta berada pada landasan yang diredai Allah. Seterusnya, dalam menangani budaya negatif ini, semua pihak haruslah bersatu padu dan berganding bahu bagi membendung isu LGBT ini. Jika dilihat dari perspektif yang lebih besar, budaya ini akan merosakkan sistem sosial dan keluarga. Budaya ini bukan lahir daripada kehendak normal, tetapi dibudayakan melalui cara hidup yang songsang dan jauh terpesong daripada sistem kemanusiaan sejagat. Azab Allah Subhanahu Wa Taala yang menimpa kaum Nabi Lut alaihi salam sepatutnya dijadikan pengajaran dan renungan umat hari ini agar perilaku LGBT ini dapat dibanteras dan dijauhi.